Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 5 September 2024. Kerajaan negeri akan menubuhkan jawatan kuasa khas taraf kewarganegaraan Sabah JKKSK dan pasukan petugas khas bagi menangani isu penduduk tanpa dokumen pengenalan diri. Penubuhan JKKSK untuk meneliti, memastikan menyelaras dan membantu menyegerakan permohonan baru dan tertunggak berkaitan isu kewarganegaraan di bawah Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mengumumkan penubuhan JKKSK yang diluluskan Kabinet Negeri dalam mesyuarat pasca Kabinet Jabatan Ketua Menteri di Menara Kinabalu. JKKSK akan dipengerusi bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Ketua Menteri. JKKSK akan ditugaskan untuk mengesyorkan pendaftaran kanak-kanak dan individu bawah 21 tahun sebagai warga negara mengikut Perkara 18 Perlembagaan Persekutuan Peruntukan Am Pendaftaran. Pasukan petugas khas pula akan diletakkan di bawah bidang kuasa Jawatan Kuasa Pengurusan Warga Asing di Sabah yang dipengerusikan bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Ketua Menteri bagi menangani isu berlarutan penduduk tanpa izin di negeri ini. Kembara program Jumpa Orang Muda antara strategi Kementerian Belia dan Sukan untuk memperkasa pertubuhan belia. Program yang dilaksana di seluruh negara itu bagi mendapatkan maklum balas menerusi sesi libat urus untuk persediaan belanjawan bagi memperkasa golongan belia. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli berkata, program dasar dan polisi kementerian perlu bergantung kepada peruntukan belanjawan. Contoh, banyak golongan belia yang masih lagi membangkitkan isu-isu fasiliti asas di kawasan masing-masing. Jadi kita nampak sebenarnya masih banyak yang perlu dilakukan. Atau contohnya program yang memberdayakan mereka dalam bidang keusahawanan. Beliau ditemui media selepas kembara program Jumpa Orang Muda Peringkat Negeri Sabah 2024 di Dewan Seri Putatan yang dihadiri lebih 750 belia. Selepas putatan, kembara program Jumpa Orang Muda akan ke Kota Marudu dan Labuan. Bangladesh akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Sabah untuk menjalin kerjasama bagi memperkukuh hubungan dua hala bersama negeri ini. Ia antaranya melibatkan aspek pembangunan ekonomi. Our community is making for the development of the economy of Malaysia, and we discussed elaborately how we can increase our collaboration and how we can benefit through enhanced and expanded collaboration between the two countries. Beliau ditemui RTM selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Sementara dalam kunjungan berasingan, Yang di-Pertua Persatuan Bekas Polis Malaysia PBPM Negeri, Datuk Awang Kasim Gemuk memaklumkan, Biro Korporat telah dibentuk bagi mewujudkan sebuah anak syarikat di bawah persatuan untuk berkecimpung dalam aktiviti hartanah, selain membuka sebuah pusat dialisis bagi membantu ahli persatuan. Konsep ini adalah konsep yang dia terbaik untuk persatuan ini supaya ahli-ahli persatuan ini termasuk sekali pesara-pesara polis dan bekas-bekas pejuang ini tidak terlepas pandang oleh kerja. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada kerajaan negeri Sabah di mana banyak membantu kami dalam persatuan ini untuk menggerakkan persatuan kami ini. Kita akan tubuhkan syarikat-syarikat di bawah persatuan. Sebagai contoh, pusat analisis tadi. Mungkin kita namakan pusat analisis PBM Sdn Berhad, contoh. Dan Cekat Perumahan, kita mungkin namakan PBM Development Sdn Berhad. Artinya kita adakan beberapa syarikat yang mana ahli-ahli persatuan, AJK Persatuan sebagai ahli lembaga pengarah. Sebagai permulaan, sebuah pusat dialisis akan dibuka di Kota Kinabalu dijangka beroperasi hujung tahun ini. Division kelima Infanteri Malaysia 5 Division perlu terus meningkatkan kekuatan dan tekad meneruskan profesionalisme masing-masing dalam menjalankan tugas. Sejak ditubuhkan 5 tahun lalu, 5 Division mencapai pelbagai kejayaan.
Panglima Divisyen Kelima Infanteri Malaysia, Major Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman berkata, antaranya melalui operasi Balasah, eksersis Kekar Malindo Siri 46AB23, eksersis Satria Gagah, eksersis Satria Perkasa dan eksersis Keris Strike Siri 2924. Selain itu, 5 divisyen juga menempah nama dan kedudukan baik antara formasi dalam organisasi tentera darat dalam bidang sukan, penganjuran sambutan perayaan serta pengurusan dan pentadbiran. Walaupun kita baru ditubuhkan 5 tahun, tetapi kita dapat menjalankan tugas kita, terutamanya dalam tugas gerakan dan juga latihan tu, setanding dengan divisyen-divisyen yang lebih senior lah. 1 divisyen, 2 divisyen dan juga divisyen di Semenanjung. Beliau berkata demikian kepada media sempena sambutan hari ulang tahun 5 Divisyen Kelima di Kem Lokawi. Dalam majlis ini turut disempurnakan acara pemakaian pangkat, penyampaian sijil kecemerlangan serta penghargaan, anugerah keberanian Divisyen Kelima Infanteri 2024 dan anugerah formasi naungan 5 divisyen. Majlis Amanah Rakyat MARA komited membantu membangunkan usahawan Bumiputera profesional yang berdaya maju dan berdaya tahan. Ia menerusi program pembangunan usahawan profesional Prospek MARA yang menyokong usahawan dalam penyediaan kemudahan pembiayaan. Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan MARA, Dato' Zulfikri Osman berkata, selain itu, MARA turut menyediakan khidmat nasihat perniagaan kepada usahawan melalui pejabat MARA negeri dan daerah. Macam untuk usahawan-usahawan profesional, dalam program Prospek ini kita bantu mereka daripada segi pembiayaan perniagaan, kita bantu mereka daripada segi menyediakan sebahagian daripada mereka ini mewujudkan klinik di dalam premis yang dimiliki oleh MARA. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan klinik awam dan klinik pergigian di bawah program Prospek disandarkan. Tambahnya, MARA turut komited membantu mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET melalui pelbagai program pembangunan usahawan. Antaranya program pembangunan usahawan dalam industri tenaga boleh diperbaharui ProSolar, program pembangunan teknousahawan dalam bidang teknikal elektrik ProPower dan program pembangunan usahawan otomotif MARA Petronas PAM. Penggiat industri pembinaan perlu sentiasa peka dan bersedia untuk mengadaptasi teknologi terkini. Adaptasi teknologi memudahkan cara kerja sekaligus meningkatkan lagi kualiti dan produktiviti. Ahli Lembaga Pengarah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Malaysia, Datuk Dr. Roland Chia Ming Shen memaklumkan aspek kualiti dalam kerja pembinaan penting agar mencapai standard ditetapkan dan terus berdaya saing. Beliau berucap dalam seminar pendaftaran kontraktor Malaysia Madani dan Majlis Penyampaian Anugerah Khas Kontraktor tahun 2024 di Kota Kinabalu. Seminar anjuran pejabat CIDB Sabah ini antara usaha berterusan dalam mempertingkatkan kefahaman dan kesedaran mengenai Akta 520. Akta tersebut meliputi 5 perkara termasuk pendaftaran kontraktor, SKO dan MKO serta semakan pematuhan kontraktor SPEK. Pendirian Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mengenai kepentingan hubungan baik dengan Kerajaan Persekutuan terus disokong. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Usukan, Datuk Japlin Akim mengakui pendirian itu penting bagi membentuk pelbagai kejayaan pentadbiran kerajaan negeri. Katanya pendirian tersebut juga selari dengan pendirian Kerajaan Persekutuan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membentuk kerajaan menerusi gabungan rakan parti. Saya ingat ini selari dengan kerajaan persekutuan, kerajaan madani. Sebab kerajaan madani, kita ada dalam kerajaan madani, kita ada GRS yang menyokong kerajaan madani, BN pun menyokong kerajaan madani, PS pun dalam kerajaan madani. Saya pikir mengambil kira itu semualah. Datuk Japlin ditemui RTM selepas mesyuarat tahunan Gagasan Rakyat Bahagian Usukan tahun 2024. Gagasan Rakyat Bahagian Usukan mempunyai 6,000 keahlian setakat ini. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.